SC telah pun membentangkan laporan kita, satu laporan yang amat komprehensif. Laporan ini terdiri daripada 3 jilid. Jilid pertama adalah laporan kita sejumlah 250 muka surat. Ini laporan kita ya. Dan jilid kedua adalah handset ataupun laporan proceeding untuk ke-99 proceeding. Ini adalah handset word by word apa yang dinyatakan oleh saksi-saksi. Dan nombor 3 merupakan slide pembentangan yang dibentangkan oleh saksi-saksi sekalian. Termasuklah slide pembentangan daripada MINDEF, KSU MINDEF, BNS, termasuklah slide pembentangan daripada forensic report. Semua ada di sini. So jumlahnya kita ada 3 jilid kali ini. So kita tak mampulah untuk bind dalam satu jilid yang sama kerana terlalu tebal. Okey? So, secara ringkas, kita telah pun mencapai 9 rumusan. Nombor 1, kontrak projek LCS diberikan oleh kerajaan kepada syarikat BNS secara rundingan terus. Kerajaan telah membayar sejumlah 6.083 bilion ringgit untuk projek LCS. Namun, tiada sebuah kapal LCS pun yang telah pun disiapkan. Menurut jadual asal setakat Ogos 2022, sepatutnya 5 buah kapal LCS harus disiapkan dan diserahkan. Pandangan TLDM selaku end user tidak diendahkan oleh MINDEF dan syarikat BNS dalam melaksanakan projek LCS. Pada asalnya, reka bentuk kapal jenis Sigma pilihan TLDM telah dipersetujui oleh Menteri Pertahanan, iaitu Datuk Seri Abazai Hamidi pada ketika itu. Keputusan tersebut telah pun berubah kepada reka bentuk kapal jenis Govin pada 11 Julai 2011 atas cadangan syarikat BNS yang dibawa kepada Menteri Pertahanan pada 8 Julai 2011. Memetik kenyataan Tan Sri Abdul Aziz, Panglima Tentera Laut pada ketika itu, keputusan tersebut adalah something is gravely wrong. Nombor 3. Due diligence yang dilakukan oleh kerajaan terhadap syarikat BNS gagal mengesan masalah kewangan syarikat tersebut. Hal ini dibuktikan apabila kerajaan terpaksa membuat pembayaran pendahuluan sehingga 1.36 bilion ringgit kepada syarikat BNS bertentangan dengan surat perkeliling perbendaharaan bilangan 5 tahun 2007 yang berkuat kuasa pada ketika itu. 4. Kedudukan kewangan syarikat BNS adalah lemah dan kritikal disebabkan salah guna kuasa dan kepincangan dalam pengurusan kewangan. Setakat tahun 2018, hutang syarikat BNS kepada OEM adalah sebanyak 801 juta ringgit Malaysia. Manakala pinjaman syarikat BNS dengan institusi kewangan adalah sebanyak ringgit Malaysia 956 juta. Nombor 5. Syarikat BNS telah melantik 2 syarikat iaitu syarikat CAD dan CED. Nama penuh CAD dan CED ada dalam laporan, boleh rujuk. Untuk membeli peralatan daripada OEM. Ini menyebabkan kos pembelian bertambah berkali ganda. Syarikat CAD dan CED ini merupakan syarikat usaha sama antara BNS 51% dan RAD 49%. Yang mana RAD ini merupakan satu syarikat Jerman ya. RAD ini mempunyai kawalan penuh ke atas CAD dan juga CED. Laporan pengauditan forensik mendapati peranan CAD dan CED dalam projek LCS amat meragukan. Nombor 6. Terma-terma kontrak adalah lemah dan tidak memihak kepada kerajaan. Pembayaran projek LCS berdasarkan kemajuan aktiviti ataupun pembekalan item dan bukannya berdasarkan kemajuan sebenar. Ini adalah luar biasa dan menyebabkan bayaran kemajuan LCS 1 melebihi kemajuan kerja sebenar sebanyak 21.1%, iaitu bayaran sebanyak 63.8% berbanding dengan kemajuan kerja sebenar hanya sebanyak 42.7%. Nombor 7. Sehingga kini, detail desain masih belum lagi dimuktamadkan oleh kerajaan dan juga BNS. Hal ini menyebabkan VO dikeluarkan secara berterusan. VO demi VO dikeluarkannya dan membuka ruang untuk manipulasi pelaku. 8. Pembayaran diterima daripada kerajaan oleh BNS tidak digunakan untuk projek LCS sepenuhnya. Ini menyebabkan syarikat BNS menghadapi suatu cost overrun sebanyak 1.4005 bilion. Daripada amount tersebut, sejumlah 400 juta telah pun digunakan untuk menyelesaikan hutang lapuk lama
NGPV. Okey, ada satu projek lama yang dinamakan sebagai iaitu projek NGPV, yang mana BNS telah menggunakan 400 juta untuk membayar hutang lapuk tersebut. Dan partikular untuk poin ini, saya boleh rujuk rakan-rakan media kepada bab 6.8, iaitu muka surat 104 laporan. Okey, ini kita ada beberapa muka surat dalam laporan yang memperjelaskan keadaan ini. Dan nombor 9, peralatan yang disimpan dalam stor bagi projek LCS dianggarkan berjumlah 1.7 bilion ringgit dan dianggarkan 15% daripadanya telah pun obsolete. Okey, itu merupakan 9 rumusan daripada PAC. Dan seterusnya, bagi langkah penambahbaikan, PAC Parlimen akan mengesyorkan 7 perkara kepada kerajaan untuk dilaksanakan. Nombor 1, kita mengesyorkan bahawa laporan JKSTU PKK berhubung perolehan 6 buah LCS Tentera Laut Diraja Malaysia, Kementerian Pertahanan diklasifikasikan sepenuhnya. The report has to be declassified. Nombor 1. Nombor 2, insiden perubahan pemilihan reka bentuk kapal LCS daripada Sigma kepada Govin haruslah dijadikan suatu pengajaran bagi perolehan pada masa hadapan. This must be made a lesson. Perolehan peralatan dan kelengkapan pertahanan negara harus mengutamakan keperluan end user iaitu TLDM. Dan dalam kes ini secara amnya, bagi segala projek dan perolehan di masa hadapan selari dengan Kertas Putih Pertahanan 2020 hingga 2030. Syur ketiga, PAC juga mengesyorkan kementerian perlu membentangkan perancangan perolehan tentera substantif kepada jawatankuasa pilihan khas Parlimen, Pertahanan dan Keselamatan dari masa ke semasa dengan melibatkan semua pihak berkepentingan demi kesiapsiagaan pertahanan negara. Nombor 4, pentadbiran kontrak kerajaan haruslah diperkemaskan untuk meminimumkan arahan perubahan kerja ataupun variation order VO bagi mengelakkan peningkatan kos projek. Nombor 5, SPRM perlu mengambil tindakan ke atas segala penemuan laporan PAC, laporan JKSTU PKK dan laporan pengauditan forensik dengan kadar segera. Pendakwaan juga harus disegerakan. Nombor 6, MINDEF perlu melihat semula ke semua option dan menetapkan hala tuju terbaik bagi projek LCS bagi memastikan wang awam yang dibelanjakan secara bertanggungjawab. Dan nombor 7, kita juga mengesyorkan MINDEF perlu membentangkan laporan kemajuan projek LCS setiap 3 bulan kepada PAC sehingga projek LCS disempurnakan.